list lah apa benda yang penulis buat. Jadi sekarang ni kita tahu profit dia guna huruf P sama dengan hasil tolak kos. Okey, hasil ada tak dia bagi dalam soalan ni, hasil? Ke saya tak boleh dengar ke suara saya ni? Boleh Mama. Boleh, saya takut saya. Okey, so hasil tolak kos. Kos ada warna biru, hasil ada tak? Okey, hasil kita boleh dapat dari sini. Yang ini price. Dan kita tahu price adalah 4.75. Daripada price kita boleh dapat revenue, iaitu harga darab kuantiti. Yang ini harga, kuantiti ialah X. Inilah dia revenue. Jadi kita masuk kedua maklumat ni ke dalam rumus, kita akan dapat untung sama dengan 4.75x tolak dengan kos. Kos kita warna biru. 0.1 x kuasa 2 tolak dengan x tambah dengan 5. Jadi kita kena buka kurungan elok-elok. Okey, bila kita buka kurungan, kita akan dapat 4.75x tolak 0.1 x kuasa 2. Sini akan jadi tambah. Tambah dengan x tolak dengan 5. Okey, cuba ringkaskan yang ini. Jadi berapa? Negatif 0.1 x kuasa 2 tambah dengan 5.75x tolak dengan 5. Okey, ada tak pilihan jawapan yang ini? Cuba semak, ada tak pilihan jawapan yang ini? Ada. Ada. So awak tik dekat jawapan yang itu. Okey, awak tik dekat jawapan tu. Saya dah tutup sebenarnya soalan dia tu. Okay, kalau saya nak ambil balik pun boleh, tapi saya dah buat dah masa balik kerja tadi saya buat. Bukan yang ini. Okay, tapi kalau awak buka tu, okay, yang itulah saya nak guna yang pelih tu. Tapi ramai pensyarah kata soalan tu susah lah. Saya akuilah dia susah sikit. Okay, so tak apa. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ni nombor 20. Saya tulis comel-comel ni takut pelajar nak gambar dia nanti. Okey, selesai. Saya pergi nombor 19. Okey, awak tengok soalan awak nombor 19. Okey, sebab pelih dia tak shuffle soalan, sebab soalan akan keluar dalam bentuk kertas, so tak perlu kita shuffle soalan, shuffle jawapan, tak perlulah. Okey, so kat sini dia sama je. Price dia bagi huruf P. Okay, kemudian dia tanya tentang revenue, kata kuncinya maksimum. Okay, soalan kita dah ada belum revenue? Belum. Belum, dia macam soalan 20 tadi. Jadi revenue kita boleh dapat dengan kita ambil soalan asal 25 tolak 1/2x ni, kita darab kuantiti X. Jadi kita akan dapat revenue sama dengan 25x tolak 1/2x kuasa 2. Yang ini baru kita dapat revenue function. Oleh kerana ada perkataan tadi ialah maksimum, bermaksud Mama Z kena buat proses differentiation kat sini, R prime ni, kita akan dapat 25 tolak, yang ni bila 2 datang ke depan, darab dengan setengah ni, nombor 2 dengan ni habis. So tinggallah
berapa awak? X saja. Okey, tinggal X saja. Boleh kat situ boleh? Boleh. Okey, kemudian kita samakan dengan kosong. Akhirnya kita dapat kuantiti barang ialah 25. Ni kuantiti barang. Soalan nak cari cari hasil maksimum. Jadi madam ambil yang ini, sumbat semula dalam hasil yang warna kuning ni. Dia akan jadi R25 sama dengan 25, tempat X tu ganti dengan 25, tolak dengan separuh daripada 25 kuasa 2. Okey, 25 darab 25. 625. Sini Mama Z dapat 625 tolak separuh. Separuh ialah 312.50 sen. Jadi hasil maksimum ialah RM 312.50 sen. Okey, ada soalan tak untuk soalan nombor 19? Dia hampir sama dengan 20. Dia bermula dengan price, kemudian kita tukar jadi revenue. Cuma yang tadi masuk dalam rumus profit. Yang ini kita buat proses margin revenue dan cari kuantiti, barulah sumbat ke dalam soalan dasar. Okey, ada jawapan nombor 19? Biasa Mama Z tanya ada soalan. Hari ni ada jawapan tak? Ada. D, Mama. Ada kan? Ada. Semua pelajar sama jawapannya D. So untuk set yang awak nanti Mama Z cubalah tidak shuffle. Nanti Mama Z kena ubah lah bila nak guna soalan tu nanti. Sementara dapat soalan daripada negeri lain, kita akan ubah suai soalan Kelantan supaya tidak berlaku proses shuffle tu, tak berlaku. Okay, sebab nanti awak akan dapat soalan yang statik. Okay, next kita pergi soalan nombor exam daripada Mama Z UPSR. Mama Z memang suka jawab soalan last kali sebab last kali ni senang. Tapi oleh kerana pelajar tak ada masa, dia tembak. Okay, so 19 dah. Kita pergi kepada soalan nombor 18. Okay, ni balik tadi pukul 12 saya buat benda ni lah. Okay, dia nak find the equation of normal. Dia nak, silap dah. Sekejap dia nak suruh cari equation of normal. Yang ini dia nak. Curve dia bagi, okay, dia bagi curve yang ini. Kemudian kata kuncinya memotong paksi X. Apabila dia potong paksi X, bermaksud Y sama dengan 0. Itu kata kunci dia. Kemudian nilai X dia dah bagi sama dengan negatif 4. Maklumat yang dia bagi secara tersirat, potong paksi X iaitu Y sama dengan 0 pada titik X sama dengan negatif 4, itu yang tersurat. Okey, so apabila kita nak cari persamaan, kita kena ganti dalam Y tolak dengan Y1 sama dengan gradient normal X tolak X1. Di mana Mama Z kena ada nilai yang satu-satu ni, kita dah ada dah. Okay. So yang kita tak ada lagi ialah, kalau Mama Z ganti di sini, dia akan jadi Y tolak 0 sama dengan M normal. Sini akan jadi X tolak 4, dia jadi tambah 4. Maklumat yang biru tu dah dapat. Sekarang yang ini yang belum dapat. Okay, untuk dapatkan yang gradient normal ni, Mama Z kena cari dulu gradient tangent, iaitu bersamaan dengan dy dx. Okay, kita akan cari yang ini.
atau nama lainnya ialah F prime. Okey. Yang tadi petua kuasa Okey, kuasa datang ke depan 2. Jadi Mama Z kena salin lah. Negatif 1/4 ni salin. Kemudian dalam kurungan X tambah 2 ni pun salin. Kuasa berkurang 1 darab dengan differentiate dalam kurungan yang ini dapat 1. Okey. Masa nak ganti yang ini sama dengan awak pemudahkan 2 dengan yang ini dapat berapa? Negatif Negatif 1/2. 1/2. Kemudian yang ini jadi negatif 4 tambah 2. Sebab saya ganti X tu dengan negatif 4. Okay, so awak akan dapat negatif setengah darab dengan negatif 2. Jadi, gradient tangent adalah 1. Kita mencari gradient normal sama dengan rumus dulu. Negatif 1 per gradient tangent sama dengan negatif 1 per 1. Jadi gradient normal ialah negatif 1. Dapat situ. Lepas tu kita ganti balik tempat yang tidak komplit tadi. Yang ini tidak komplit tadi. Kita ganti kat sini. Awak akan dapat Y sama dengan negatif 1. X tambah dengan 4. Jadi Y sama dengan negatif X negatif 4. Ada tak pilihan jawapan? Ada. Ada. B. B jawapan dia. Okey, Mama Z buka kepada soalan, kod-kod petang ni tak berapa okey ke, lain ke, apa ke? Dari segi yang ini, satu awak akan dapat video, satu lagi saya akan bagi, inilah juga sebab itu saya tulis cantik-cantik sikit petang ni. Berbanding dalam kelas tadi agak susah. Kita guna pen hot tu agak susah sedikit. Buat comel-comel lah, ala-ala nak bagi pada pelajar kan. Kita tulis comel. Okey. Nombor 18, ada soalan? Kalau tak ada, Mama Z nak pergi kepada nombor yang lagi tinggi lah. Nombor 17. Okey, 17. 17 ni tak faham, tanya. Jangan buat-buat faham sebab yang ini memang kita berbincang dengan pensyarah lain tadi. Apa maksud soalan ni? Sebab dia tricky sikit. Sebab dia section B dia agak tinggi sikit. Dia tak boleh tanya yang mudah. Okey, soalan tanya find maximum, minimum. Dia bukan tanya point. Dia tanya values. Jangan salah faham tu. Values. Kemudian dia bagi pelajar nilai range. Domain. Dia bagi, dia tak nak dari mana ke mana. Dia nak dari 0 hingga 3 saja. Jadi pelajar tak payahlah cari nilai yang pelik-pelik. Okay? Tak payah cari nilai pelik-pelik. Okay, so kalau Mama Z tulis macam ni, contoh Mama Z buat di fx sama dengan X kuasa 3 tolak dengan 12X tambah dengan 6. Okey, cuba masukkan ni dalam kalkulator dulu. Sebab kita akan guna kalkulator saja, tak perlu nak stres-stres. Yang mana yang bateri kalkulator nanti kita akan cuba ikhtiarkan tukar. Dia kosnya lebih kurang RM1 untuk tukar tu ya. Okey, masukkan dalam kalkulator dah? Dah ke belum? Dah. Okay, so kita cuma guna bantuan kalkulator saja sebab kita memang tak ada masa juga sebab ni soalan objektif. Okay. Saya ingat
Okey. So yang pertama dia bagi nilai X tu Mama Z mula dengan kosong. Okey, cuba masukkan kosong. Dapat berapa? Dapat 6. Okey, cuba masukkan nilai apa ya? Ni. Nilai 1? Negatif 5. Awak dapat negatif 5. Cuba masuk nilai 2. Negatif 10. So kalau awak masuk nilai 2 ni dapat negatif 10. Okey, kita masukkan nilai terakhir 3. Kita ingat dia akan lagi turun. Cuba tengok dapat berapa? Bila masuk 3. Negatif 3. Awak dapati nilainya negatif 3. Awak dapati nilainya negatif 3. Okey, bermaksud daripada sini nilai maksimum untuk FX berapa? Itu maksud soalan. Maksimum dia berapa? Negatif 10. Maksimum 6. 6. Nilai minimum Negatif 10. negatif 10. Itu maksud soalan. Cuma cara menulis jawapan tu dia buat tanda koma tu agak confuse. Bolehkah? Sebab dia tanya minimum value, dia bukan tanya minimum point. Yang ini jangan keliru. Dia tanya benda mudah tapi pelajar salah faham. Dia cari maximum point and minimum point. Okey, nombor 17, Mama Z buka kepada soalan. Kalau tak ada, kita pergi kepada nombor 16. Ke ada pelajar hantar WhatsApp mesej ke saya tak perasan ke? Tak ada. Cuma bilangan pelajar yang boleh masuk tu mungkin tak ramai lah tu. Okey, so Mama Z teruskan kepada soalan nombor 16. Okey, soalan 16. Okey, sorry mungkin ada masalah semasa buat soalan lah tu, dia naik turun tu. So kita bersyukur orang nak share soalan kita pun kita dah bersyukur, kita tak boleh banyak komplain lah. So ni nombor 16. Setiap kolej dia akan bagi satu set untuk dikongsi dengan kolej lain. So buat masa ni kita dapat daripada Perlis. Mama Z akan cuba minta lagi lah. Kolej lain dia dah dapat 2 lah. Perlis, Kelantan. Kolej lain dia dah ada 2. Cuma untuk kita, 1 barulah. Untuk Perlis pun baru daripada kita. Okay, find equation of tangent. EOT. Okay, dia bagi kat kita sekarang curve. Curve kita ni, okay, kita nampak dia pecahan dia macam tu. Dan pelajar agak takut dengan pecahan. Kemudian kata kuncinya ialah parallel, selari dengan garisan ni. Okay, kita tengok kata kunci parallel dengan garisan ni. Okay, garisan yang dalam awan ni mempunyai kecerunan sama dengan 4. Boleh? Ke tak boleh? Y sama dengan MX tambah C. Bila Mama Z compare, M tu 4. Betul. Betul kan? Okey, apabila dia kata parallel, bermaksud equation of tangent tu mempunyai kecerunan tangentnya ialah 4 kerana ada perkataan parallel. Tu kata kunci dia. Okey, kemudian bila kita nak cari equation kan, kita mesti tahu titik. Okey, kita mesti tahu titik. Dan macam mana nak tahu titik, soalan tak bagi. Soalan tak bagi, jadi kita akan modify ni. 1/3 Y tolak dengan 2X kuasa 2 tambah dengan 1/3 sama dengan kosong ni.
kita akan menggunakan perkataan gradient tangent adalah dy dx sama dengan 4. Jadi saya akan gunakan maklumat ni untuk buat proses differentiation. Okey, kita differentiate yang ni dulu. Dapat berapa ni? 1/3 dy dx. 1/3 dy dx. Okey, tolak. Sekarang ni kita differentiate hak warna biru. Dapat berapa? 4x. 4x sama dengan 0 sebab bila Mama Z differentiate yang warna hijau ni, Mama Z dapat 0. Okey, daripada situ kita akan dapat, kita tahu dah dy dx tadi. Dy dx kita 1/3 dy dx kita tadi 4 sama dengan 4x. Okey, apakah nilai x? Nah, 4/3 per 4. Setuju? Setuju. Jadi x kita adalah 1/3. Itu nilai x. Sekarang kita nak cari nilai y pula. Nak dapat nilai y, kita gantikan nilai x di sini. Nanti kita akan dapat nilai y. So 1/3 y tolak 2, 1/3 kuasa 2 tambah 1/3 sama dengan 0. Okey, y/3 tolak 2/9 tambah 1/3 sama dengan 0. Okey, dapat tak macam mana 2/9 tu dari mana? Dapat tak? Dapat 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 tu So Mama Z selesaikan negatif 2/9 tambah 1/3. So Mama Z akan dapat y/3 sama dengan berapa? Cuba settle yang ni dulu. Dapat berapa ni? Yang ni dulu. Dapat berapa? 1/9. 1/9 kan? Tapi bila bawa belah sini dia jadi negatif 1/9. Jadi y awak ialah negatif 1/3. Dah bercek dulu betul tak Mama Z kira? Sebab saya rasa saya dah buat kerja saya tadi. Betul tak? Betul. Okey, so nilai x 1/3, nilai y negatif 1/3. Barulah kita masuk dalam persamaan kita. Sekali lagi saya tulis. Y tolak y1 sama dengan mx tolak x1. Kita masukkan nilai. Y tolak jadi y tambah 1/3. M kita tadi 4. X tolak 1/3. Dia jadi panjang sikit. Okey, so y tambah 1/3 sama dengan 4x tolak 4/3. Saya bawa 1/3 ke sini terus. Saya padamlah sini. Jadi kesimpulannya persamaannya ialah y sama dengan 4x tolak 5/3. Ada tak pilihan jawapan dia? Oh, adik terkejut kakak dengan abang dalam ni. Mana boleh prank kakak dengan abang dalam ni? Terkejut kak abang kakak. Tak boleh. Ada ke pilihan jawapan? Ada? Ada A. Ada A. Rasa macam betul dah tu. Y sama dengan 4x tolak 5/3. Betul-betul. Okey, selesai nombor 6 lah. Ada soalan nak tanya? Boleh tanya. Ada soalan tak? 6 lah. Kepenat hari ni.
First day kan belajar. Kesian kalau buat nombor ni. Sekejap kita usah soalan. Nak buat pun rasa sebersalah dekat student Tapi kena buat. Tu banyak. Okey, tak apa. Dia kena tunjuk. Okey, so nombor 15. Okey, nombor 15. Okey. Ready dah ke? Dia nak kita differentiate sehingga peringkat yang kedua. Okay, peringkat yang kedua jadi memang kena banyak-banyak bersabar untuk buat soalan ni. Kalau boleh ikut, buat skrin saya lah. So sekarang ni Mama Z ada, Mama Z akan guna petua hasil bahagi. Rumus dia dy dx sama dengan v du dx tolak u dv dx per dengan per saya. Bodohlah pula. Ada pembaris. Kena rajin walaupun lambat lagi gaji. Per dengan tak berkah. Per dengan V kuasa 2. Rumus bagi jadi kena tengok dekat rumus. Setiap set soalan ada rumus masing-masing. Kalau boleh koyak letak atas meja. Okey, sebab soalan final, Mama Z tak janji dia ikut urutan tajuk. Soalan ulang kaji kita ni, kita ikut urutan tajuk. Okey, so sekarang ni nilai U kita apa? Kita guna CATWU ni. Yang mana yang tak ingat tu, CATWU. Ya. Alah, petai-petai Pak Ayuh nak jadi kawasan raja. Tak payah. Okey, U sama dengan yang di atas. E kuasa X. Okey. V sama dengan yang bawah. E kuasa X tolak E kuasa negatif X. Itu yang atas. Okey, untuk tajuk, untuk proses pembezaan yang melibatkan eksponen, petuanya ialah yang pertama, salin semula. Yang kedua, darab differentiate kuasa. Tu dia punya petua. Jadi bila kita nak buat yang ini, U prime kita salin semula soalan darab dengan 1. Jadi Mama Z tak buatlah darab 1 tu. U prime pula salin semula soalan darab 1 tolak dengan salin semula soalan darab dengan berapa ni? Darab negatif 1. Darab negatif 1 sehingga yang ini menjadi positif. Asal mula-mula dia negatif. Tapi apabila didarab dengan beza kuasa dapat negatif 1, dia akan menukar tanda yang tengah. Kemudian kita cuba kosong darjah, kita cuba. Okey. So bila Mama Z cross, kita akan dapat proses cross tu yang ini. Bila cross ni, Mama Z akan dapat E kuasa X kurungan E kuasa X tolak E kuasa negatif X. Okey, cross yang merah ni pula, Mama Z akan dapat E kuasa X kurungan E kuasa X tambah E kuasa negatif X. Okey, yang ni dapat ke belum? Boleh faham tak ni? Mama Z buat petua hasil bahagi. Dia kena ambil masa yang lama sikit. Sebab kita ada satu soalan lebih kurang 1 minit setengah. Okey, so sekarang ni Mama Z dah ready nak masukkan ke dalam rumus ni. Nak masuk dalam rumus ni.
Iaitu kita akan dapat dy dx kita sama dengan, bila Mama Z kembang yang ini, dia akan dapat E kuasa 2x. Kembang kali kedua, Mama Z dapat tolak E kuasa kosong. Okey, Mama Z buka pada soalan dulu. Boleh faham ke dapat E kuasa 2x tu? Saya Boleh tunjuk. tak? Tak boleh? Ya gini Mama Z tunjuk. E tunjuk sekejap. 2 kuasa N darab 2 kuasa N. Jadi berapa? 2N. 2N. Sebab apabila asas sama, hubungan darab, kuasanya kita tambah. N tambah N 2N. Sekarang soalan kita, E kuasa X darab E kuasa X. Cuba tengok asas dia. Asas dia berapa? E. Asas dia E. Jadi sekarang ni awak kena tambah kuasa ni. X tambah X. Sebab itu Mama Z dapat 2X. Tajuk indeks. Tajuk 1. Kemudian situ dah beres. Mama Z nak buat yang sini pula. Kembang macam tu juga. Dia akan jadi operasinya tolak. Kembang yang pertama ni, Mama Z dapat E kuasa 2X. Kembang yang kedua ni, Mama Z akan dapat tambah E kuasa kosong per dengan V kuasa 2. V kita E kuasa X tolak E negatif X kuasa 2. Okey. Sampai situ boleh? Boleh. Tanya? Boleh? Boleh. E Mam, kuasa ya. E kuasa kosong tu hot tepi E kuasa 2X tu kat mana? Dapat kat mana? Hok mana? Ada dua ni. Hok kuning atau hok biru? Hot biru. Hok biru hok ni. Kembar. Okay. Boleh? E kuasa kosong 1. Okey, dia akan jadi E kuasa 2X tolak 1 tolak E kuasa 2X tolak 1 per dengan macam laut. E kuasa X tolak E negatif X kuasa 2. Ada tak benda-benda yang mati? 1. Dah. 1 dak mati. E hok mati, betul? Betul. Okey. Soalan ni memang tinggi sikit sebab tu Mama Z ambil masa step by step supaya dan ambil peluang bila Google Meet ni boleh record. Kalau kelas tadi Mama Z agak payah nak record sebab masalah line tadi So akhirnya dy dx kita dapat negatif 2 per dengan E kuasa X tolak E kuasa negatif X kuasa 2. Dah siap ke belum? Dah siap ke belum soalan kita ni? Soalan suruh cari Belum. apa ya? 2 kali. 2 different. kali. Dah lah payah tadi. Dia suruh 2 kali pula. Kita doakan soalan macam ni tak keluar lah. Kalau keluar pun keluar yang fungsi yang ringkas je lah doa kita. Sebab pelajar boleh hok ni, boleh soalan yang ke nombor 15 ni, sure nombor belakang dia tak buat dah. Sebab itu Mama Z kata kita jawab yang hujung dulu. Okay, kalau soalan ikut urutan, yang hujung dulu. Nampak susah, skip. Okay, yang mana yang nak kumpul 15 soalan, masing-masing dah ada target. Ada yang nak 17,
ada yang 19. Target masing-masing dah ada. Okey, so sekarang ni Mama Z nak sambung di sini. Nak teruskan, nak cari second order. So U sekarang ni ialah negatif 2. Lagi ringkas dah. V pula ialah E kuasa X tolak E kuasa negatif X kuasa 2. Dan bila kita cari U prime, dalam tu dah tak ada X, kita dapat kosong. Cuma kena bersabar sikit dekat V prime ni. Kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan. Yang ni memang kena pantau betul-betul. Kuasa berkurang 1, asalnya 2, tinggal lagi 1. Dan ada satu lagi, darab beza dalam kurungan. Bila beza yang warna biru, Mama Z akan dapat salin semula soalan darab dengan 1. Tolak salin semula soalan darab dengan cuba bezakan kuasa dia. Negatif 1. Negatif 1. Tadi Mama Z kata salin semula soalan yang biru tu bezanya dapat 1, jadi dia tak bagi kesan. Apabila yang kat belakang ni, yang berwarna kuning sekarang ni, salin semula soalan darab kuasanya, beza kuasanya dapat negatif 1, dia akan menyebabkan yang ini menjadi tambah. Boleh situ? Gana tu ketidur dah. Petang ni tak payah jogging-jogging kari-kari pula. Jogging tak hati nanti. Okey. So bila Mama Z cross yang ini, alhamdulillah mudah ni. Okey. Tapi kita kena ingat, ini adalah petua hasil bahagi. Kita terikat dengan rumus yang dalam yang warna kuning tu. Kita kena buat dalam rumus tu. Okey, bila saya masukkan dalam rumus yang warna kuning, Y double prime menjadi, walaupun nilai ni tak ada, dia jadi kosong. Tolak yang ini darab yang ini, nombor tu dah jadi negatif 4. Kemudian dia ada E kuasa X tolak E negatif X. Dan dia ada satu lagi E kuasa X tambah E kuasa negatif X per dengan nilai V E kuasa X tolak E negatif X, asalnya kuasa 2. Jadi berapa? Kuasa 4. Sebab kuasa 2, 2 kuasa 2, 4. Okey, sampai sini boleh ke tak? Boleh. Boleh. Saya ringkaskan yang atas. Kalau yang dah nampak, okey. Cuba perhatikan negatif-negatif ni. Sebenarnya dia jadi apa? Positif. Dia jadi positif. Lepas ni, benda ni dah jadi positif dah. Okey, so Mama Z try tulis sekali lagi. Sama dengan 4 E kuasa X tolak E negatif X. Yang mana tak boleh tu bersabar. Okey, dia memang panjang. Sebab itu Mama Z doakan tak terubik soalan ni. Okey, so E kuasa X tolak E negatif X ni kuasa 4. Ada tak yang boleh mati? Ada? Kau ni tolak kan? So tinggal lagi kuasa 3. 3. Jadi jawapan kita yang akhir ialah 4 E kuasa X tambah E negatif X per dengan Allah. Per pun cuma per pun. Sekejap nak buat percomel sikit. Okey. Tu. Ayah galak tep-tep ayah.
Okey, per dengan yang bawah I kuasa X tolak I negatif X kuasa 3. Ni jawapan akhir dia. Ada tak dalam pilihan jawapan? Ada ke? C. C. Yang satu lagi nombor 8 ke? Inilah jawapan dia. Tapi nak dapat tu panjang. Cara pendek-pendek tu nanti dekat-dekat naik exam baru kita buat. Sekarang ni kita kena ada step dulu. Okay? Kita kena kaji dulu soalan ni. Kali kedua nanti sebab bila awak hantar, awak submit je yang ini, awak boleh terus tengok markah awak. View score kan? Automatic boleh. So nanti yang KMKT pun kita cuba buat macam tu. Sebelum ni pelajar hanya boleh respon sekali. Lepas ni kita akan buka button tu supaya pelajar boleh buat ulang kaji banyak kali. Itu harapan kita lah. Okey, selesai dah. Nombor 15. Okey, supaya keadaan tidak runcing. Awak nak dari belakang ke dari depan pula ni? Tak ada pilihan dah, semuanya susah dah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 soalan lagi. Tapi semuanya memang kategori tinggi dah lah. Okey, Mama Z buat nombor 14 boleh? Boleh. 14 Okey. So ruang yang ada terbatas pula dengan yang ini masa saya copy ni. Okey. So soalan dia sekarang kita nampak macam tak tahu nak mula dari mana. Macam kita tak belajar sesuatu pun bila kita tengok soalan ni. So kita akan bina soalan begitulah. Jadi X kuasa Y ni sama dengan Y kuasa X kalau bawa ni ke sebelah sana. Sampai situ boleh? Okey, kemudian kalau kita nak buat perubahan dari segi tempat duduk biasa tak awak buat perubahan tempat duduk Kalau saya bawa tak apalah, yang tu kemudianlah, eksperimen kemudianlah. So Mama Z nak kena buat ln X kuasa Y sama dengan ln Y kuasa X. Ln to the both side, warna merah. Boleh ke? Boleh. Okey, akhirnya Y jatuh depan. Y ln X sama dengan X ln Y. Boleh lagi? Boleh. Okey, so yang ini saya labelkan nombor 1. Yang ini saya labelkan nombor 2 sebab nak kena buat 2 akaun tunai. Kita buat apa yang pada minda kita dululah ni. Bila dapat soalan, minda kita fikir, itulah masa exam. Kalau nanti bila kita dapat idea baru, mungkin sebenarnya ada cara mudah lagi. Setakat yang kita fikir ni, kita tengok apa yang minda sedar kita fikir, buat dulu. Okey, so Mama Z buka akaun tunai yang ini. Buka nombor 1 dulu. U sama dengan Y. V sama dengan ln X. U prime ialah bila kita differentiate Y ni, Mama akan dapat Y prime. Okey, V prime pula untuk ln per isi perut, differentiate X ni Mama Z dapat 1. So bila Mama Z cross, dia akan dapat belah situ Y prime ln X. Okay. So bila Mama Z cross belah sini pula, Mama Z akan dapat Y per X. Jadi nombor 1, Mama Z ada Y prime ln X tambah Y
per X. Boleh lagi? Boleh lagi tak? Boleh. Okey. Sudah. Berapa dia berlaku? Ada Mama. Ada. Ada. Bimbel kot dia tengah basuh kain kak. Dia gahar kain, tak tengok kita ngajar. Kita nak bagi ending awak okey supaya boleh study masa minggu ke-18. Kalau tak awak tak ada gap nak exam. Habis ngaji tu exam. Jadi stres lah pelajar. At least adalah seminggu untuk ulang kaji. Iaitu minggu ke-18 tu ulang kaji. Betul. Kan? Kita nak bagi yang terbaik lah untuk pelajar. Okey, yang ini Mama Z naikkan ni nak senang. Tadi Mama Z buat sendiri, tadi Mama Z buat cara susah. Ni bila dah 2 kali buat, dia lagi okey. Bila Mama Z, yang ni per 1. So dia akan jadi Y prime X ln X tambah dengan Y per dengan X. Kalau unsing, ni Y ni, ln X ni, yang tu ada kurungan lah. Tu baru Mama Z buat nombor 1. Baru nombor 1. Nombor 2 tak buat lagi. Nombor 2, kita nak buat nombor 2, kita buat sebelah sini pula. Sekejap pen warna sama pula. Ni. Kita nak buat nombor 2, kita buat sini pula. Okey, nombor 2, U kita pula ialah X. V kita pula ialah ln Y. Jadi bila awak buat U prime, awak dapat 1. V prime, perutnya ialah Y. Bila awak differentiate, awak dapat Y prime. So kat sini awak dapat ln Y. Okay, kat sini awak akan dapat X Y prime per dengan Y. Jadi jawapan yang kedua awak ln Y tambah X Y prime per dengan Y. Oleh kerana yang ini per dengan 1, Mama Z sekalikan dia jadi Y ln Y tambah X Y prime per dengan Y. Kemudian soalan kita, dia kata 1 sama dengan 2. Jadi kedua-dua jawapan Mama Z samakan. Okay, bila kita samakan, dia akan dapat, bila Mama Z samakan dia ni, Mama Z akan buat pertukaran. Yang ini darab ke sana, yang ini darab ke sana. Okey, kita tengok apa yang dia jadi kat sana. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi Y prime, ada huruf X, ada huruf Y, diikuti dengan ln X. Tambah dengan Y yang single tu dah jadi Y square. Sama dengan belah kanan pula dia akan jadi XY. Okey, kemudian dia ada ln Y tambah dengan X kuasa 2 Y prime. Dia dah tak ada per. Okey, Mama Z terus sebab kalau kita tak boleh kat atas tadi, tak bolehlah kat bawah. Nanti awak tengok video step by step Mama Z buat tadi. InsyaAllah boleh ni. Okey, so sekarang ni Mama Z tengok sini ada Y prime, sini ada Y prime. Jadi awak boleh pilih sama ada kiri pergi kanan atau kanan pergi kiri. Boleh pilih mana-mana. Okey, katakan Mama Z pilih Y prime, XY, ln X kekal. Tetapi Mama Z ajak tolak X kuasa 2, Y prime pergi sebelah kiri sama dengan X, Y, ln Y
tolak Y kuasa 2, Mama Z bawa sebelah kanan. Jadi dari sini Mama Z akan nampak, dari situ Mama Z akan nampak Y prime ada kat sini satu, ada kat sini satu. Jadi kita boleh faktorkan dia. Okay, bila faktorkan Y prime, yang tinggal ialah XY ln X tolak X kuasa 2 sama dengan XY ln Y tolak Y kuasa 2. Minum air. Mana tak boleh tu minum air dulu. Nanti tengok balik deh. Okey. Boleh tak Mama Z jadikan Y prime sebagai tajuk? Boleh. Okay. Boleh. Lah dah ni. Okey. Y prime jadi tajuk. Ni belum tentu lagi betul ni. Nak tengok pula jawapan betul ke tak ni. Ada pelajar tanya dah tu. Sekejap Sat. Sebab kalau berhenti ni jadi tak ingat. Kok ada salah mana-mana kot pelajar nak tegur ya. Ada tak pilihan jawapan ni? Mama Z pun tak ingat dah ketah mana Mama Z guna tadi. Ada tak pilihan jawapan ni dulu? Tak ada. Tak ada pilihan jawapan tu? Dia ada kurungan. Dia ada kurungan. Okey. So ada benda yang Dia kita boleh faktor. keluarkan lagi Kita boleh faktorkan lagi. Okey, sampai peringkat ni awak sentiasa tengok jawapan akhir. Okey, kalau tak ada, maksudnya ada benda yang kita boleh keluarkan. Contohnya kat sini ada Y, kat sini ada Y. Kita boleh keluarkan. Kat sini ada X, kat sini ada X. Kita boleh faktorkan. Okey, kita try sebab kita ada banyak kemungkinan jawapan ni. So bila Mama Z keluarkan Y, yang tinggal ialah X ln Y tolak dengan Y per dengan X Y ln X tolak X. Okey, cuba cari jawapan ni ada ke tak? Ada tak? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey. Ada tak yang bertukar kedudukan jawapan? Kalau ada pun Y tolak ln Y yang ada dah. Okey. B. Sekejap Proses yang Mama Z buat tadi, Mama Z buat yang sebelah kanan, Mama Z bawa ke sebelah kiri. Orang yang buat soalan tu, dia buat proses yang kiri pergi kanan. Okey, Mama Z sengaja cari jawapan macam ni supaya pelajar tahu faktor penukar untuk nombor negatif. Okey, faktor sekejap. Mama Z cari tunjuk soalan sekejap. Mana soalan? Ayah, cikgu tak ada nombor metrik ke? Okey. Oh lah, nak kena isi dulu dah. Mata dah saya tembok mata. Jangan gelap saya tembok ni. Saya nak pergi ke soalan ni je benar. Saya buat dah tadi saya dapat 29. Salah. Careless. Sentam ni. Rasa macam 24. Okey, so soalannya nombor sabar ni. Okey. So
Dia terbalik awak tengok y per x alik atas y per x ada dah. Sama ada B dengan D, betul? B dengan D. Betul. Okay? Okey, sama ada B dengan D, cuma kita ada Y tolak X lon. Y tolak X lon. Okey, bermaksud soalan telah tukar cara menulis. Y atas, X bawah betul. Dia tukar cara menulis iaitu dia tulis yang ini dulu dan dia bagi negatif kepada orang depan, itu boleh. Tak ada masalah. Kita buat proses pertukaran. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. So yang bawah pun sama. Yang bawah akan jadi X pula jadi positif, negatif pula pada lon. Kalau macam ni ada jawapan tak? Pilihan jawapan dah ada belum? Kalau yang ini? Ada. Dia ada kan? Jadi Mama Z nak bagi tahu pelajar, benda ni panjang. Benda ni nak buat sangat panjang. Pelajar dapat jawapan yang Mama Z buat ni yang tadi yang warna merah. Apabila pelajar tengok jawapan tu tak ada, pelajar ambil kesimpulan, dia kira balik, dia ingat dia salah. Sebenarnya bukan salah. Pelajar boleh tukar sebab proses yang tadi Mama Z kata, Mama Z bawa kanan ke kiri. Orang yang buat soalan ni dia buat kiri ke kanan. Jadi bila dia proses tu, maksudnya awak kena tengok ni, kalau dia negatif, awak tukar je jadi positif. Yang sini positif, awak tukar jadi negatif. Sama juga yang bawah, negatif X jadi positif X. Positif Y, negatif Y. Yang ini Mama Z buat khas ni sebab yang ini adalah orang kata muhasabah daripada pensyarah lain. Dia dah buat and then pelajar dia dapat jawapan warna merah dia kata. Kalau Mama Z kira tadi, Mama Z terus dapat jawapan akhir sebab kebetulan Mama Z buat sama dengan pembuat soalan. Buat proses kiri pergi kanan. Exam kita tak tahu pelajar buat macam mana. Cuma kalau tak ada jawapan, awak kena proses mendarab dengan nombor negatif 1. Okay, mendarab dengan nombor negatif 1, awak akan twist jawapan yang ini sebab kita darab atas dan bawah. So secara logiknya, kalau yang atas Mama Z darab dengan negatif 1, yang bawah darab dengan negatif 1, sebenarnya Mama Z darab dengan nombor 1 saja. Okay, yang warna biru ni sebenarnya faktor penggalak dia lah. Okay, dia akan dapat proses penukaran tanda saja. Okay, yang ini Mama Z percaya pelajar kena tengok balik sebab dia panjang. Dan Mama Z guna cara yang apa yang pelajar fikirkan. Nombor 14. Dia ada cara pendek lagi. Nanti kita akan buat juga cara pendek. Okay, buat masa ni cara panjang dulu. Cara pendek tadi kalau awak ingat Mama Z kata tak nak bagi tahu tadi yang ini X ni, kalau Mama Z ambil kuasa yang ini tadi, dia akan jadi 1 per X. Y pula dia akan jadi Y 1 per Y tadi. Proses sini. Y ni dia pergi belah sana, dia pergi belah sini dia jadi 1 per Y. Kemudian X ni dia pergi ke sebelah sana, dia jadi 1 per X. So dia akan jadi macam Mama Z tulis ni. Dia jadi mudah sedikit. Tapi itu kemudian lah. Okay, kemudian. Okay, itu nombor 14. Boleh ke? Kalau rasa tak berapa minat soalan ni, kita boleh pilih sekarang ni. Kalau kita nak betul 19, hok mana kita tak boleh tu, kita ada peluang lagi. Tapi jangan benci semua soalan differentiation. Ada juga hok mudah. Okay, ada juga hok mudah anak-anak. Ni. Tapi kebetulan soalan dalam ni sedikit payah. Ni contoh mudah ni nak pujuk hati ni mudah. Ni 14, sekejap. Ni 13 pun mudah. Okay. 12 dia bukan susah, dia panjang. 11 senang sangat. Okay. Yang depan ni tajuk inverse dah. Tajuk fungsi dah. Okay, tengok nombor 11 ni.
U dia adalah X kuasa 2. Macam tadi juga, V dia ialah X tolak 1. Untuk soalan ni janganlah kita benci dia sebab dia senang. Berbanding yang tadi senang sangat yang ni. Kalau kita pukul rata kata semua susah, kesian soalan yang senang ni. Okey. Jadi U prime Mama Z akan dapat 2X. V prime Mama Z dapat 1. Jadi bila cross ni, bila Mama Z cross, dia akan dapat 2X darab X tolak 1 kalau tak nak kembang lagi. Bila cross yang ini pula, awak akan dapat X kuasa 2. Okey, nombor 11 Kemudian rumus ada dy dx sama dengan Mama Z kembang yang ini. Kembang yang pertama tu Mama Z dapat 2x kuasa 2. Kembang yang kedua ni Mama Z dapat tolak 2x. Operasinya tolak x kuasa 2 per dengan v kuasa 2. V kuasa 2 x tolak 1 kuasa 2. Okey, yang atas. Berapa tinggal yang atas? X kuasa 2 tolak 2x. Dia tinggal X kuasa 2 tolak 2X per dengan X tolak 1 kuasa 2. Ada tak pilihan jawapan yang ni? Ada tak dalam pilihan? Tak ada. Kalau tak ada, Mama Z kena keluarkan X seko. Tinggal lagi X tolak 2 per dengan X tolak 1 kuasa 2. Yang ini dah ada belum jawapan ni? Ada. Yang ini ada. Okey. So soalan daripada pelih memang kita tak boleh abaikan. Mama Z bagi clue macam tu je lah. Soalan daripada pelih tak boleh kita abaikan. Walaupun susah, kita kena try juga kadang-kadang soalan susah. Kok keluar yang macam ni, tak adalah kita rasa susah dah. Kali kedua kita buat, dia tak susah dah. Okey, tu dia mukadimah untuk soalan differentiation. Dia bagi kita fungsi yang mudah, cuma kita takut dengan perkataan differentiate. Sebenarnya dia suruh buat proses pembezaan saja. Tu nombor 11. Ringan sikit rasa kepala otak kan? Nombor 11 ni. Hak tadi rasa macam rak kepala dah lah pukul kat konek dah Mama Z ni. Mama Z tak pergi pada fungsi lagi. Ataupun nombor 12 sebab Mama Z kesian ni ada ln eksponen package ni 12 KIV kita bagi pelajar tenang. 12 KIV, 13 KIV. 13 senang tapi KIV sebab dia dah otak awak dah jadi berat ni. Tajuk differentiation ni berat. 12, 13 hari Rabu. Okey, Mama Z buat yang mudah untuk kita skor soalan fungsi. Soalan fungsi. Ni soalan yang Mama Z salah kira tebal lah. Okey, so kita buat dulu Sebenarnya ni tengok betul-betul sikit lagi dah. Mama Z pun nak rehat juga sebenarnya. Penat. Kalau siapa yang ada dalam kelas tadi dia nampak Mama Z sangat penat nak handle tadi. Okey, satu ni hak milik siapa? F ke G? G. Hak milik G. Jadi kalau Mama Z ganti 1 ni, Mama Z akan dapat 2 tambah 1. Mama Z dapat 3. Boleh? 3 ni hak milik siapa? Ingat tak Mama Z buat UPS hari tu kan? Ulang kaji UPS. 3 ni milik siapa? F. Milik F. Jadi Mama Z akan ganti 3 ni dalam F. So Mama Z akan dapat 9 tambah 3A tolak 4. Soalan kata sama dengan negatif 4.
Jadi bila Mama Z tulis 9 tambah 3A, takut tukar A dengan 9 sebab tu panjang tu. Sama dengan 0. Mama Z salah sini ya tadi. Bola sini. 3A sama dengan, tahu ke berapa kosong tu? Sebab negatif part ni bila pergi sebelah kanan dia jadi positif part. Dia gocoh dengan warna merah tu jadi kosong. Jadi 3A sama dengan negatif 9. Jadi A sama dengan negatif 3. Mama Z salah Mama Z buat A sama dengan 3. Bonlah sungguh tadi. Tu soalan nombor berapa? Tak ingat. Nombor berapa buat? Saya tak ingat dah. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ini soalan nombor 6. So soalan nombor 6 jawapannya 3. Dia mudah. Kalau pelajar nak guna kaedah kompozit pun boleh. Tapi alang-alang kita tak nak susahkan pelajar, Mama Z ajar siapa punya. Okey, dia punya dapat jawapan, dia punya adalah hak milik suami dia. Macam tu. Okey, nombor 6 beres, nombor 7 pula. Okey, nombor 7. Okey, nombor 7. Sama ke 6 dan 7 ni? Weh, silap paste ni. Sama deh. Salah, ni nombor 7. Oh, gini. Faham. Kok ni soalan nombor 7. Okey, ni nombor 7. Ni cancel. Ni nombor 8. Ni nombor 8. Ni nombor 8. Lepas ni dekat soalan tu pun Mama Z akan rename nombor soalan. Susah nak buat ulang kaji tak ada nombor. Sekarang ni Mama Z nak cari inverse. Jadi Mama Z color dulu yang ada X ni. Okay, colorkan yang ada X. Kemudian tempat yang ada X tu Mama Z tukar jadi inverse. Ni. Sama dengan X. Okay, step mula-mula color yang ada X tu, lepas tu kita akan ganti dengan isterinya nanti namanya songsangannya. Adalah jodohnya. Okay, kemudian Mama Z buat proses 2F inverse tambah 3 sama dengan X darab F songsang tolak 3. Jadi gitu. Okay, warna biru boleh faham kah? Warna biru. Okay, Mama Z teruskan sikit lagi. Sama dengan X F inverse tolak 3X. So, Mama Z tengok sini ada F inverse, sini ada F inverse. Okey, jadi yang terbaiknya Mama Z rasa Mama Z nak pindah yang ini. 3 tambah 3X sebab Mama Z tak nak bagi negatif. Sama dengan X F inverse tolak 2 F inverse. Setuju tak Mama Z buat gitu? Seandainya jawapan akhir tak ada nanti, Mama Z akan darab dengan faktor negatif 1 macam tadi juga. Okey, yang ini dia jadi 3 tambah 3X. Mama Z jadikan F inverse faktor, tinggal lagi X tolak 2. Okey, dah boleh cari F inverse ke belum? Okey, dapat berapa? 3 tambah 3X per dengan X tolak 2. Ada tak pilihan jawapan ni? Ada pilihan jawapan ni? Kalau tak ada, kita akan darab dengan faktor tu lah. Tak ada.
Tak ada. Atas tu bukan tolak Bapa so. silap tu tolak satu Salah. kena. Tolak sa. Okey, mula. Allah, tolak sa. Apa jadi 3? Ni tolak sa. Ni. Tolak 1. So, dia akan kesan sini jadi X saja deh. X saja. 3 tambah X. X. Gitu. Dah ada jawapan tak kalau buang yang tu? 3 tambah X per dengan X tolak 2. Ada dah? Ada D lah. Okey, so kita tengok jawapan kita tu. Mana jawapan dia? Ni tak? Betul ke memang? Ada jawapan tak? Tak ada. Berapa? Mula. Berapa lari banyak sangat? Semula. 2 F inverse tambah 3. Lepas tu hok ni tolak 1. 2 F inverse tambah 3 sama dengan X darab F inverse tolak 1. Hok ni 2 F inverse tambah 3 sama dengan X F inverse tolak X. So, saya bawa 3 tambah X sama dengan X F inverse tolak ni. Ada tak pilihan jawapan dia? Dia D. tukar 3 dengan X. Oh, dia tukar kedudukan. Dia buat X tambah 3. Okey. So, dia buat F inverse X ni, dia nak tulis X dulu kat depan. Boleh juga. Kemudian positif 3 per dengan X tolak 2. Kalau jawapan yang bawah ada? Jawapan yang ni ada? Ada. So kita ambil jawapan yang ini. So orang yang buat soalan ni dia sangat kreatif. Sehingga macam kita ingat kita salah. Rupanya dia tukar kedudukan soalan. Okey, so ni soalan nombor 8. Kena hati-hati sikit Proses mengira ni panjang menyebabkan kita akan careless sedikit lah. Okey, soalan nombor 9. Okey. Dia nak possible domain supaya fungsi ni one to one. Kalau Mama Z tengok yang ini, Mama Z cari simetri dulu. Dia simetri pada titik negatif 5, betul? Negatif 2. So kalau kita ada graf kita macam tu, titik minimum kita adalah dekat negatif 5, negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Sini. Titik kita situ. Jadi kalau Mama lukis secara rambang saja, mula-mula dia ada gitu, kiri kanan. Bila dia ada kiri kanan, fungsi kita jadi not one to one. Jadi dia suruh namakan possible domain supaya dia ada satu lengan saja. Jawapan pertama, negatif 5 infinity. Dia kata mula dari sini sampai ke infinity. Maksudnya soalan itu dia memadam nilai ni. Okey, apabila dia padam yang ini, dia akan menjadi one to one. Garisan ni sebenarnya dia berterusan sampai infinity. Kalau ikutkan jawapan nombor 1 ni, dia betul. Sebab bila Mama Z buat horizontal line test, ada berapa potongan dekat graf tu? Ada saja titik yang dia potong. Kalau Mama Z buat horizontal line. Okey, so nombor 1 tu betul. Lepas tu kalau pilihan yang kedua daripada negatif 5 ni, dia kata dia nak berhenti sampai ni je. Pun betul. Sebab dia masih lagi titik horizontal line dia hanya ada satu pintasan saja. So nombor 2 tu betul. Okey, manakala nombor 3 pula dia kata
Mama Z buat nombor 4 sebab nombor 3 tu memang salah tunggal dah. Nombor 4 dulu. Okey. So nombor 4 dia kata dia tak mau lengan yang ada ni, dia tak nak lengan ni. Dia nak lengan belah ni. Lengan belah situ, lengan belah sini dia kata dia tak nak. Okey, kalau kita uji horizontal line, ada berapa pintasan pada graf ni? 1 juga. Jadi nombor 4 ni betul. Okey. Sekarang Mama Z nak tunjuk kenapa nombor 3 tu salah. Okey, kenapa nombor 3 tu salah. Okey. So apabila kita ada graf, contoh ada graf. Dia macam tu tadi. Contoh katakan sini nombor negatif 10, sini 10. Okey, Mama Z pun buat horizontal line test. Berapa kali dia potong? Wah. 2 kali. Sini sute, sini sute. Jadi yang ini not one-to-one function. Jadi pilihan jawapan nombor 3 salah. Cuba cari dalam jawapan awak. Yang mana salah? Nombor 3. D. So sebab dalam pilihan jawapan tu kalau awak tengok kan, ni nombor A ada nombor 3, B ada nombor 3, C ada nombor 3. Yang tak ada nombor 3 ialah D. Gitu. Okey. Last untuk hari ni. Okey, nombor 10. Okey, nombor 10. Lah dah mudah je. Dia nak suruh cari inverse. Kita guna teknik Mama Z ajar tadi dah. Yang pertama Mama Z ayat apa tadi? Kita warnakan tempat X, betul? Kau tak ingat dah? Sikit lagi, ni last soalan ni. Last dah. Okey, kita warnakan tempat X. Lepas tu kita tukar tempat itu dengan songsangan. Tolak 2 tambah 3 sama dengan X. Lepas tu Mama Z pindah 3 dulu. E kuasa F inverse tolak 2 ni sama dengan X tolak 3. Sampai situ boleh? Nak habis dah. Oh dah dulu makan yang mentagi ambil. Okey, Mama Z nak turunkan kuasa ni, cara nak turunkan ialah kita terpaksa ln E kuasa F inverse tolak 2 sama dengan jawapan dia ln X tolak 3. Akhirnya jatuhlah F inverse tolak 2 jatuh, ln E ni 1 sama dengan ln X tolak 3. Kerana kita nak cari F inverse, kita terpaksa nyahkan nombor 2. Bawa ke sebelah kanan, negatif 2 akan menjadi positif 2. Tambah ln X tolak 3. Okey, ada tak pilihan jawapan ni? Ada tak? 2 tambah ln X tolak 3. Ada. C. C. So yang akan kita bawa hari Rabu, nombor 12 dengan 13. Okay, sorry tak sempat juga habis sebab soalannya memang power. Okay, so untuk masa sekarang ni awak tembak dululah 12, 13 dan kalau nak tembak dulu. Kita nak tengok jawapan kita kan. Nak dapat skor berapa. Supaya kita lagi bersemangat nak buat lepas ni. Ni soalan yang pertama kita bincang hampir satu set penuh. Kalau hari tu set 1 tak sempat habis juga. Nanti kita akan ulang kaji macam ni jugalah. Hari Rabu ni. Ya? Boleh tunjuk nombor 14 tu tak? 14 tunjuk dah. Jawapan dia? Buat dah. Nanti Mama Z akan share ni benda ni. Okey Mama. Boleh ni? Okey. Sebab saya kesian dengan awak ni full hari ni. Nanti awak godek-godek kat sini banyak ni. Okey, so itu saja daripada Mama Z. Kita jumpa lagi hari Rabu, boleh?
Saya print screen dulu lah kat awak. Okay, so kita live dulu nah. Terima kasih Mama. Okay, pergi makan dulu. Thank you, Mama. Okay. Jangan. Okay. Thank you, Mama.